Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini, tuan-tuan, di bawah naungan rahmat, kasih sayang serta keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati kita, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati, dan mudahan pertemuan kita ini ada manfaat untuk dunia dan akhirat kita bersama, insya-Allah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya teringat satu daripada kata-kata Al-Imam Al-Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Imam Ghazali ini, tuan-tuan, dalam satu kata-katanya di dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Ghazali kata, "An-nas kulluhumul maut illa al-alimun, wal-alimuna niyamun illa al-amilun, wal-amilun al-mughtarrun illa al-mukhlisun." Ini yang kita akan bahas dalam slot yang kedua ini, tuan-tuan. Imam Al-Ghazali rahimahullah kata, "An-nas kulluhumul maut." Manusia ni keadaan mereka ni mati. Manusia ni mati illa al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Apa maknanya, tuan-tuan? Ilmu itu adalah satu daripada jalan. Ilmu itu satu daripada langkah ataupun cara untuk menghidupkan kita. Perbahasan ni adalah menghidupkan hati kita. Sebab manusia ni, tuan-tuan, kalau dia hidup sihat, manusia ni kalau dia hidup kemas pun, tetapi hatinya mati, tuan-tuan, tak guna. Sebab tu kita boleh tengok ada orang yang cerdik pandai, tetapi bila hatinya mati, dia boleh melakukan perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala larang, seolah-olah tidak ada apa. Ada orang pakaiannya masya-Allah, kita tengok handsome. Tengok daripada sudut riaknya, Allahu Akbar, hebat. Ada, tuan-tuan. Tetapi malangnya apa dia? Bila hati kita ni mati, tuan-tuan, kan Nabi kata, tubuh badan kita ni kalau nak jadi elok, bila mana hati kita elok, mafhum daripada hadis Nabi. Ada seketul darah, ada seketul daging di dalam diri kamu. Bila baiknya, baiklah tubuh badan. Bila jahat, jahatlah tubuh badan. Apa dia? Nabi kata, hati. Sebab manusia ni, dia nak elok, kata elok, itu berpunca daripada hatinya. Ada orang kita tengok pakaiannya tidak cantik. Ada orang kita tengok kedudukannya tidak hebat. Ada orang kita tengok dia ni macam manusia biasa. Dia biasa aja. Tetapi orang hormatnya, peribadinya cantik, akhlaknya comel, kehidupannya tersusun. Kerana apa? Kerana hatinya itu adalah baik. Ini yang dikatakan manusia ni, tuan-tuan. Yang dikatakan manusia ni akan hidup dalam keadaan yang baik. Sebab tu peranan ilmu itu sangat-sangat penting untuk menghidupkan hati kita. An-nas kulluhumul maut illa al-alimun, wal-alimuna niyamun illa al-amilun. Dan orang-orang yang berilmu ni akan duduk dalam keadaan seperti orang yang tidur selagi mana dia tidak beramal dengan ilmunya. Nak menghidupkan manusia mesti menggunakan ilmu. Ilmu itu nak menghidupkan lagi kena beramal. Tak guna kalau ilmu tidak beramal. Kalau ada ilmu tidak beramal, tidak guna. Sebab tu pepatah Arab yang selalu tuan-tuan dengar. Apa dia? Al-ilmu bila amalin kasyajarin bila samarin. Ni yang kata orang yang ada ilmu ni. Kalau ilmu ni tidak diamalkan, seumpama pokok yang tidak berbuah. Apa guna pokok tu duduk menyemak je dalam rumah, tuan-tuan? Satu pokok durian duduk dalam kawasan rumah kita, berbuahnya pun tidak.
Duk tengok pokok tu nak teduh sangat pun dak, hidup tak larat mampu, tak mau pokok ni. Daripada kita ambil gaji, kita tebang buang pokok. Tambah-tambah PKP ni pula kerja tak ada, tuan-tuan. Duduk terperuk dalam rumah ni. Zaman PKP ni. Yang paling sengsara PKP ni kita golongan suami lah. Orang lelaki ni, 2 PKP dia kena. Yang pertama dengan kerajaan. Yang kedua dengan bini di rumah. Dah nak keluar mana pun payah. Roblong kata. Satu sebab. Kan, kalau kena ni, kena duduk dalam rumah. Perintah ni. Yang kedua dengan isteri pula. Gaya buka pintu, dia tanya nak pergi mana tu abang. Gaya nak suar kaki keluar, nak pergi mana tu abang. 2 PKP kita kena. Nah, perintah kawalan pergerakan dengan kerajaan pun kena. Perintah kawalan pergerakan dengan bini di rumah pun kena. Kan? 2 PKP kita kena orang lelaki ni. Sebab tu ilmu ni tuan-tuan dia kena beramal. Wal 'amilunal mughtarrun illa al mukhlisun. Dan orang yang duk beramal ni pula ni selalunya ditipu daya kecuali orang yang beramal dengan ikhlas. Ni 3 benda yang Imam Al-Ghazali rahimahullah taala pesan. Manusia ni nak hidup mestilah kena hidupkan mereka dengan ilmu. Manusia ni ilmu itu pula ilmu yang didapati, yang diambil daripada guru-guru yang baik. Ada juga guru-guru yang tidak baik. Diambil guru, dan guru itu membimbing kita. Dan ilmu itu pula kena diamalkan. Tak guna kalau ilmu banyak tidak beramal. Mengaji tinggi-tinggi tidak beramal. Belajar sampai luar negeri haram tak beramal. Tak guna. Dan amalan itu pula mestilah dilakukan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya tuan-tuan, apa guna kita beramal kalau untuk menunjuk kepada orang? Daripada sudut amalan peribadi kita. Kita ni semayang, untuk apa kita nak cerita dekat orang kita semayang? Kita baca Quran, untuk apa kita nak tangkap gambar, nak upload dalam Facebook? Satu dunia, satu Malaysia, kita nak cerita kepada orang, kata kita ni baca Quran. Untuk apa tuan-tuan? Amalan yang kita lakukan, yang kita nak tunjuk kepada manusia ni untuk apa? Kita melakukan amalan, baca Quran. Tiba-tiba pergi ambil handphone saja duk tangkap gambar duk baca Quran. Alhamdulillah, Raini telah dapat membaca sebanyak 18 juz. Untuk apa? Kita nak cerita kepada manusia untuk apa tuan-tuan? Apa balasan yang manusia boleh balas kepada kita di atas amalan yang telah kita lakukan? Manusia ni nak balas apa dengan kita? Kita tangkap gambar kita bubuh dalam Facebook. Pakat orang duk komen dah. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Untuk apa kita nak cerita pada orang ni tuan-tuan? Untuk apa kita nak cerita kepada orang? Alhamdulillah, hari ini saya dapat solat sunat banyak-banyak ni. Untuk apa kita nak cerita pada orang tuan-tuan? Sedangkan amal ibadat yang kita buat itu adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu Nabi SAW pernah menimbulkan keresahan, kebimbangan, ketakutan baginda kepada para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Nabi pernah cerita kepada para sahabat yang Nabi ni takut. Nabi kata, yang aku takut apa? Kena kepada umat-umat aku ni adalah syirik kecil. Sahabat tanya Nabi SAW, wa masyirkul asghar ya Rasulullah? Apa dia yang dikatakan syirik kecil ni? Apa dia yang kamu takut, yang kamu bimbang syirik ini kena kepada umat-umat kamu? Sahabat ridwanullah alaihim ajma'in tanya kepada Nabi SAW, apa dia yang dikatakan syirik yang kamu takut kena kepada umat kamu tu? Apa dia? Nabi kata, yang aku takut ni apa dia? Riak. Nabi kata, yang aku takut kena kepada umat aku ni, penyakit syirik kecil ni apa dia? Riak. Tuan-tuan, ini kita kena jaga. Yang kata iblis, yang kata syaitan ni, dia akan cari jalan, dia akan cari laluan, dia akan buatlah kok mana pun nak merosakkan kita. Dia tengok kawan ni macam mana, dia ni macam ni, cara nak rosakkan dia macam ni, cara nak jahanamkan dia, dia rosak. Dia tengok kawan ni pula, aku nak rosakkan dia macam mana, dia ni daripada sudut mengaji ni, Allah hebat, dia ni dari sudut, tapi aku boleh rosakkan dia, guna laluan ni. Dia akan guna tuan-tuan. Jaga.
Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut, bila mana amalan-amalan yang kita buat ini bukan ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Saya yang mengajak malam ni, yang bercakap malam ni tidak meletakkan keikhlasan di depan, tapi ada dengan sebab-sebabnya, saya akan jawab dengan Allah. Allah Ta'ala akan panggil. Dan amalan ni tuan-tuan, di padang mahsyar kelak akan jadi seumpama debu yang berterbangan. Allah sebut jelas dalam Al-Quran. Amalan yang kamu buat ni bukan kerana Allah. Untuk apa kamu semayang dulu di dunia? Semayang sebab nak abang kepada orang. Sebab apa kamu pergi haji dulu di dunia? Sebab nak bagi tahu pada orang aku ni telah haji. Sebab apa? Sebab Nabi cerita di akhir zaman, Nabi kata ni zaman kita tuan-tuan. Bila sebut kata akhir zaman, mau tanam dalam kepala, ini zaman kita. Nabi kata apa dia? Akhir zaman Nabi kata orang buat ibadat ni, dia macam-macam. Dia macam-macam. Sebab tu dalam satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih. Hadis yang sahih tuan-tuan. Hari ni kena baca hadis pun nak kena habaq hadis yang sahih ke tak. Sebab jenis duk mengaji ikut dalam YouTube, duk mengaji ikut dalam Facebook, duk mengaji ikut dalam Google ni, ustaz-ustaz Google, ustazah-ustazah YouTube ni, dia macam-macam lah ni tuan-tuan ni. Setiap zaman ni nak mengajak membayar. Dia main macam-macam golongan. Ada mazhab al-Googli, ada mazhab al-YouTubi, ada mazhab al-Facebooki, ada mazhab al-Wichiti, ada mazhab al-Whatsappi. Macam-macam mazhab duk ada akhir zaman ni tuan-tuan ni. Lah kali nak mengajak membayar, kita baca hadis, dia tanya ni hadis sahih ke tak ni? Yang ni hadis ni lagu mana ni? Hadis lagu mana? Sebab tu saya kata, kadang-kadang yang duk tanya ni pun baru mengaji 4 bulan. Tu pun duk dengar dalam YouTube, duk dengar dalam live Facebook ya. Tutup guru yang mengajak yang duk mengajak dah 40 tahun, yang duk mengajak 30 tahun mengaji ni, tak pernah jadi lagu ni tuan-tuan ni. Dia main macam-macam lah ni, macam-macam. Dalam satu hadis sahih Nabi SAW cerita, ada beberapa golongan yang akan dihumban masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Tengok secara zahirnya mereka di dunia ni, amalan mereka ni hebat. Amalan mereka ni hebat. Nabi panggil Allah, Nabi cerita nanti dipanggil di akhirat kelak, tanya dia, hang ni dulu duduk atas dunia ni, aku bagi kepada hang alim dalam bidang Al-Quran. Dalam bidang apa? Bidang Quran ni macam-macam. Bab tarannum hang ni hebat. Hebat bab tarannum ni. Bab hukum tajwid hebat hang ni. Bab bidang ulumul Quran ni hebat. Dalam tafsirul Quran ni hebat. Baca Quran ni pun hebat. Apa yang hang buat dengan benda ni? Dia abang, dia kata, aku ngajak orang. Aku kerti Quran, aku mengajak orang. Allah Ta'ala kata, kadzabta hammuhu. Hang buat benda ni di dunia dulu ni, sebab hang nak orang sebut hang ni seorang qari yang hebat apa semua ni. Kawan yang duduk mengajak Al-Quran di dunia, orang yang duduk baca ni, kerana niat dia, hati dia, dipesongkan ke arah yang tidak cantik, akhirnya fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar, ditarik dia ni menggunakan muka dia, akhirnya dia lempak masuk ke dalam api neraka. Sebab apa dia? Al-mughtarrun, mereka ni ditipu daya. Al-ghurur, mereka ni dibohong. Tuan-tuan, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Sebutlah, yang kata dunia ni tuan-tuan tempat penipuan. Apa-apa yang duk jadi di dunia ni tuan-tuan, banyak yang di dunia ni semua berbentuk tipu belaka. Kadang-kadang kita tengok, ya Allah, macam tak percaya kita tengok ni. Nampak lagu ni, nampak, tiba-tiba tipu tuan-tuan. Sebab tu dunia ni tuan-tuan, tipu daya. Tipu daya. Semua yang ada pada kita ni berbentuk tipu daya tuan-tuan. Semua. Sebab dia tak kekal. Apa yang tuan-tuan cuba abang tengok di dunia ni yang tuan-tuan kekal? Tuan-tuan ada umur. Umur tuan-tuan tak kekal. Saya kemarin cukup dah umur saya 30, hari tua saya 30. Dulu saya 29, sebelum tu 28, sebelum tu 27, sebelum tu 26, atau ni cukup dah 30. Kemarin dulu. Mai pula tahun depan mau hidup lagi, naik pula 31. Umur yang ada ni menipu kita, makin hari makin tua. Kesihatan menipu kita tuan-tuan. Makin sehari makin tak sihat, makin sehari makin tak sihat. Tambah sehari lagi kuih sakit, tambah sehari lagi kuih sakit.
Ni yang kata ni, apa yang ada atas dunia ni tuan-tuan, menipu kita belakang. Sebab tu tuan-tuan, pepatah Melayu kata pada dunia ini penuh dengan sandiwara. Orang-orang tu tahu abang, dunia ni penuh dengan sandiwara. Ya. Dunia ni penuh dengan sandiwara. Sebab itu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW pernah pesan kepada kita ni tentang kehidupan di dunia ni. Nabi kata, kunu fid dunya adyafa. Kunu fid dunya adyafa. Jadilah hidup di dunia ni, Nabi kata, macam kita ni jadi tetamu. Hidup di dunia ni tuan-tuan, kita kena letakkan diri kita di dunia ni seumpama kita ni tetamu. Makna apa tetamu ni tuan-tuan? Dia tak duduk lama. Satu orang jadi tetamu ni, dia tak duduk lama. Tak duduk lama. Tuan-tuan bertamu ke rumah orang. Tuan-tuan pergi bertamu di rumah orang. Contoh, kita pergi rumah kawan kita agak. Kita duduk di Kedah ni lepas PKP ni tuan-tuan. Zaman PKP ni jangan duduk pergi mana? Duduk di rumah. Stay at home. Elok, duduk elok-elok. Stay safe. Stay at home. Duduk di rumah. Jangan duduk kelang kabut nak pergi mana ni. Ni celah ni lah macam-macam nak pergi. Saya pun tak pergi mana tuan-tuan, duduk di rumah. Keluar rumah, bini tanya nak pergi mana. Yang saya katakan tadi PKP tu, 2 kali kena PKP ni. Tak payah pergi mana. Takut-takut ni keluar lagi sebulan ke, mana tahu kan tuan-tuan. Kita duk tengok 150, 130 kes setiap hari ni tuan-tuan ni. Nak boleh sampai putih ni kita tak tahu lama mana. Selagi mana kita tak bagi kerjasama yang baik kepada pihak kerajaan, selama tu dah duk kena PKP ni. Kan dah masuk fasa yang ketiga dah usaha ni. Mungkin dah fasa keempat, mungkin dah fasa kelima, tak tahu berapa fasa lagi duk ada, kita nak kena kurung ni. Takut-takut keluar rumah nanti berjalan pun tak tahu nak pergi mana tuan-tuan ni. Kan, jalan pun tak tahu nak pergi mana. Lupa habis nak pergi Lok Start kot mana pun lupa, nak pergi Sungai Tani kot mana pun lupa. Mau lama. Kereta tak berjalan, nak kerja start enjin ni. Kita nanti boleh keluar ni tuan-tuan, pilih nak pergi rumah saudara ke, tuan-tuan nak pergi rumah kawan ke. Bila kita jadi tetamu ni tuan-tuan, dia tak boleh lama. Tetamu ni dia tak boleh lama tuan-tuan. Islam ajak paling lama 3 hari kita jadi tetamu. 3 hari kita kena jadi tetamu. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, kita baliklah tuan-tuan. Samalah kita dengan dunia ni, kita mai dan ada masa kita akan balik. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'a wa la yastaqdimun. Sampai saja time, sampai saja masa, sampai saja waktu, kita kena balik bertemu dengan Allah. Dunia ni dipanggil darul fana. Akhirat ni dipanggil sebagai darul baqa. Fana, dia akan binasa. Sampai satu masa, dia akan binasa kita ni. Sebab tu, apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni, berbentuk kebinasaan belaka. Tuan-tuan kaya akan dibinasakan dengan miskin. Tuan-tuan miskin akan dibinasakan dengan kaya. Tuan-tuan sehat akan dibinasakan dengan sakit. Tuan-tuan senang akan dibinasakan dengan susah. Ni yang kata dunia ni tuan-tuan, Allah Ta'ala bagi ni. Dia akan main time, dia akan main masa, dia akan sampai satu waktu, kita kena. Bila tak tahu. Muda, belum tentu hidup panjang. Tua, belum tentu mati cepat. Ada orang muda, duduk tak duduk, tengok-tengok, tak ada. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sampai je masa dia balik. Ada orang tua, tengok-tengok, Allahu Akbar, tua. Tapi hidup sihat lagi tuan-tuan. Umur 95, sihat. Kita pun ni heran tuan-tuan ni. Sihat. Umur 95. Boleh duduk berjalan lagi, duduk apa nama. Sihat. Dia tak sakit-sakit. Dia tak mati-mati. Tu yang kata umur. Ada yang umur 20-30, mati dulu pada 95. Ni yang kata ni tuan-tuan. Sampai satu masa, Allah Ta'ala jemput kita balik. Sebab tu Nabi kata, kunu fid dunya adyafa. Kena jadi golongan yang hidup di dunia ni seumpama kita ni seorang tetamu. Kita seorang tetamu. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Matlamat hidup kita ni untuk mana tuan-tuan? Matlamat hidup kita ni untuk mana?
wal akhiratu khairun wa abqa. Yang akan kekal adalah akhirat. Tuan-tuan masuk dalam syurga, insya-Allah. Mudah-mudahan saya yang berbicara di sini, tuan-tuan yang sedang menonton di luar sana, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kita doakan menjadikan kita ni tergolong dalam golongan-golongan ahlul jannah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita menjadi golongan yang duduk dalam syurga, tuan-tuan. Syurga ni subhanallah, nikmat yang Allah taala akan siapkan kepada kita ni. Nabi kata, yang mata tidak pernah kamu lihat, yang telinga tidak pernah kamu dengar, yang mulut tidak pernah kamu terucap, yang hati tidak pernah kamu terlintas. Itulah nikmat di dalam syurga. Selagi mana kita boleh buat andaian, itu bukan syurga. Apa dia nikmat dalam syurga Allah Ta'ala nak sedia? Tak tahu. Mata tak pernah tengok, tak tahu, tuan-tuan. Selagi mana kita boleh bayar, benda tu benda mata tengok. Tak tahu nak bayar macam mana, tak tahu. Ada orang duk main tanya, dia kata duduk dalam syurga ni Ustaz. Bila duduk dalam syurga ni, kita niat, tum, benda tu dah ada depan ke Ustaz nak? Belum. Sebab apa? Yang tu hang boleh fikir lagi. Nak nasi, tum, nasi duduk depan. Yang tu hang boleh fikir lagi. Bidadari dalam syurga ni lawa mana Ustaz? Wallahu a'lam. Mana kita nak tahu? Tak tahu, tuan-tuan. Selagi mana yang kita duk tengok lawa atas dunia ni, tuan-tuan, selagi itu bukan nikmat dalam syurga. Dia kata, Ustaz, ya, bidadari syurga ada, lawa tara saja. Mana boleh pi? Nak? Mana boleh pi? Hak jenis modified ni tak ada. Bidadari dalam syurga ni lawa, tuan-tuan. Nak tahu itu macam mana? Buatlah usaha untuk kita masuk ke dalam syurga. Amal kebajikan bagi banyak, amal soleh bagi banyak, mohon rahmat Allah banyak-banyak, minta Allah Ta'ala jadikan kita golongan di syurga. Syurga lah kita nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita ni target kita untuk syurga. Sebab apabila kita duduk dalam syurga ni, tuan-tuan, nikmat atas nikmat, nikmat atas nikmat, nikmat atas nikmat. Ni dalam syurga ni, nikmat atas nikmat, nikmat atas nikmat, nikmat atas nikmat. Ni yang kata bila Allah Ta'ala tempatkan kita dalam syurga. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita nak masuk dalam syurga, Nabi SAW dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Al-Baihaqi daripada Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Nabi kata pada dia, Nabi bersabda pada dia, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Nabi minta kepada kita ni, Nabi minta. Apa dia yang Nabi minta pada kita, tuan-tuan? Ni yang kita kata kita nak masuk dalam syurga ni. Sebab itu dunia ni, tuan-tuan, hanya menjadi jambatan, hanya menjadi tempat transit. Dulu kita daripada alam roh, kita berubah daripada alam roh, kita mai ke alam rahim. Daripada alam rahim kita mai ke alam dunia. Daripada alam dunia kita akan pergi ke alam barzah. Daripada alam barzah kita akan berakhir di dalam satu alam namanya alam akhirat. Akhir. Lah, habis dah akhirat habis. Sebab tu kita duduk di dunia ni, jangan diingat kita nak menungkat langit. Nabi kata, jadi kamu seperti tetamu. Duduk kamu di dunia seumpama kamu ni seorang tetamu. Tetamu, faham tetamu? Saya kata tadi. Lalu Nabi SAW sebut, bila mana kita nak masuk dalam syurga, bila mana kita teringin untuk duduk dalam syurga, tuan-tuan, Nabi SAW kata apa dia? Nabi kata, idmanu li sittan min anfusikum adman lakumul jannah. Nabi minta kepada kita ni, jamin kepada Nabi. Nabi minta kita ni berjanji dekat Nabi 6 benda. Bila kita berjanji kepada Nabi SAW 6 benda, Nabi nak jamin kepada kita syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi nak jamin kepada kita. Bila kamu boleh jamin kepada Rasulullah, saya boleh jamin kepada Nabi, tuan-tuan yang menonton di luar sana boleh jamin kepada Nabi 6 benda ni. Nabi nak jamin kepada saya, Nabi nak jamin kepada tuan-tuan 6 benda. Apa ada 6 benda kena jamin? Nabi nak jamin syurga pada kita. Yang pertama, Nabi kata, usduqu idza haddatstum. Bila kamu nak berbicara, bila mana kamu nak bercakap, cakap benda yang benar. Berbicara dengan perkara yang benar. Usah bercakap benda yang bohong.
Boleh jamin dekat Nabi tuan-tuan mana ni? Yang pertama, bila tuan-tuan nak cakap, bila saya nak cakap, kita cakap benda betul, jangan duk cakap benda bohong. Boleh? Usah berbicara perkara-perkara yang dusta. Cakap benda yang betul. Cakap benda yang elok. Cakap benda-benda yang baik. Tuan-tuan. Sampai bila kita nak bohong kepada orang, tuan-tuan? Sebab tu saya kata, bohong ni tuan-tuan, tak lama. Sebab tu kita tak payah jadi golongan yang hipokrit. Duduk di dalam rumah ni lain, tapi bila keluar nak tunjuk pada masyarakat, dialah manusia paling baik dalam Malaysia. Ada tuan-tuan. Untuk apa tuan-tuan? Kita nak keluar rumah, kita pergi ambil topeng bubuh. Keluar, jumpa orang. Sehari baliklah rumah, cabut topeng letak. Esok nak keluar, ambil topeng bubuh, keluar. Batu topeng. Sampai bila tuan-tuan? Kita nak berbohong ni sampai bila? Kita nak jadi manusia hipokrit ni sampai bila? Akan ada satu hari, tuan-tuan keluar daripada rumah tuan-tuan, tuan-tuan terlupa nak pakai topeng, orang akan kenal kita ni siapa. Jangan, tak lama tuan-tuan, tak lama. Orang akan kenal kita ni siapa. Cakap benda yang betul. Sebab tu tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ni yang pertama Nabi kata. Yang kedua Nabi kata, wa aufu idza wa'adtum. Nabi kata bila hampa berjanji, bila kamu berjanji, tunaikan janji kamu. Berjanji macam-macam ni, berjanji macam-macam. Tu macam hak kerajaan lama tu tuan-tuan. Ya tak apa nak ada harapan dah. Janji kepada rakyat macam-macam. Kok tu lah, kok ni lah, kok tu lah, kok ni lah, kok ni lah, kok tu lah, kok ni lah. Lah kali apa pun tak ada nak buat. Tak ada nak buat sampai mereka gulingkan diri mereka sendiri, kerajaan mereka sendiri, naik kerajaan baru betul duk merayan tak habis-habis. Ni saya nak pesan, itu pesan dah, ni nak pesan pula. Kepada geng-geng yang tak berapa nak boleh terima hakikat ni. Letak satu benda di depan, redalah dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ni kepada pemimpin-pemimpin pembangkang ni. Naklah jadi pembangkang ni Pakatan Harapan. Sudahlah duk meroyan. Lebih pada gila talak lagi ni. Sudah saya nak pesan ni, sudah. Tak habis-habis menyalahkan orang tu, menyalahkan orang ni, cari salah orang tu. Ini bukan masa kita nak berpolitik bodoh ni tuan-tuan. Ni saya nak pesan kepada pimpinan Pakatan Harapan. Lama tak kata kat Pakatan Harapan. Malam ni nak kata sikit. Sudahlah berpolitik cara bodoh ni. Matanglah sikit dalam kita berfikir. Matanglah sikit dalam kita berpolitik. Cukuplah dia jadi orang-orang bodoh dalam politik. Sampai tak kira masa, tak kira waktu, tak kira. Dia kira nak berpolitik je tuan-tuan. Sudah. Ini masa kita kena berganding bahu. Bantu kerajaan. Support kerajaan. Pimpinan kita. Untuk meredakan krisis yang sedang berlaku ni. Kita berhadapan dengan musuh yang tak nampak ni. Berapa ramai dah rakyat yang terkorban. Berapa ramai lagi rakyat yang akan terkena dengan virus ini. Berapa ramai lagi rakyat yang akan terkorban. Sudahlah berpolitik tu. Habis reda, kita politik balik. Cuba jadi golongan yang bijak. Malangnya kami tak ada jadi pembangkang di musim ni. Kalau kami ni jadi pembangkang di musim ni, kami akan tunjuk kecerdikan kami mengawal situasi, mengawal sentimen politik ni. Sudahlah. Dan saya nak sebut kepada pihak kerajaan pula, kepada para menteri yang ada ni, jangan duk layanlah. Ni pembangkang-pembangkang yang tak berapa nak cerdik ni, bukan semua. Hak cerdik pun ramai, hak tak cerdik pun ada seorang dua ni. Kepada menteri ni tak ada layanlah komen. Ni bagi kerja ni, nak balas, nak menjawab ni bagi kami. Hak tak ada kerja lah ni. Hak nak hentam balik kepada geng-geng pakatan yang tak ada harapan ni, bagi kami ni. Hak tak ada kerja ni. Macam saya tak ada kerja apa ni, biar kami hentam. Menteri-menteri ni jadi menteri yang cerdik. Jangan jadi bodoh macam menteri Pakatan Harapan dulu ni. Nak jadi menteri cerdik. Walaupun hak yang XX Pakatan Harapan ni pun tolong cerdik sikit, jangan duk bodoh. Jadi menteri Perikatan Nasional cerdik. Mau nak jadi menteri bodoh, pergi duduk dengan Pakatan Harapan. Buang perangai hak Pakatan Harapan duduk itu ni, mai duduk balik.
Bagi cerdik sikit kita ni. Jangan duk layan lah. Buat kerja. Settle masalah rakyat menteri-menteri ni. Hak nak jawab kepada puak-puak Pakatan Harapan ni, bagi kami buat kerja. Sampai bila ni saya nak tanya ni, politik tak habis-habis. Dulu orang bagi kuasa kepada kamu, kamu tak buat. Rakyat bagi mandat kepada kamu dulu, kamu khianat janji. Kamu khianat amanah. Kamu tipu rakyat. Bila kamu digulingkan oleh geng kamu sendiri, tak ada dalam sejarah dunia tuan-tuan, ketua kerajaan guling kerajaan dia sendiri. Tak ada. Dalam sejarah, melainkan Malaysia yang aku cintai, ketua Perdana Menteri ni, dia boleh piswing, dia jatuh, dia jahanam kerajaan dia sendiri. Batu dengan dia duk meroyan pula sekarang ni. Duk apa nama ni. Tak ada siapa pun yang khianat, yang duk tuduh orang tu khianat, yang duk tuduh orang ni pengkhianat, yang duk geng hamba sendiri yang khianat. Dah hampa dulu rakyat bagi, sampai rakyat menyampah, rakyat meluat dengan hampa ni. Betul ya, buat semang pandai lah. Betul ya, buat semang pandai. Rakyat dah menyampah, rakyat dah meluat. Suruh buat kerja, haram tak kerti buat kerja. Suruh jaga amanah, khianat amanah. Walaupun parti nama parti amanah. Lepas tu dia buat meroyan serupa orang kena talak 3. Duk gila balik kat janda. Rakyat takkan bagi dah kepercayaan kepada kamu. Rakyat takkan bagi dah kepercayaan kepada kamu. Sebab apa? Rekod kamu jelas. Kamu ni adalah golongan yang mengkhianati janji. Dan kamu tidak beramanah dengan amanah yang diberi. Walaupun kamu menggelarkan diri kamu geng amanah. Jangan. Rakyat masih ingat, tuan-tuan. Kita masih ingat. Tuan-tuan jangan lupa. Apa dia ucapan pemimpin mereka? Manifesto yang dijanji kepada rakyat. Manifesto itu bukan kitab suci. Nah, bukan kitab suci. Manifesto itu bukan kitab suci. Tuan-tuan masih kena ingat, tuan-tuan. Janji-janji mereka kepada rakyat yang tidak ditunaikan. Apa kata mereka, tuan-tuan? Kita dulu berjanji. Kita janji dalam keadaan kita tak tahu kata kita nak menang. Ni kita janji kepada rakyat ni, kita tak tahu kata janji kita kepada rakyat. Tiba-tiba kita nak menang. Tuan-tuan kena ingat, tuan-tuan. Kalau jadi pilihan raya sehari dua ni, tuan-tuan kena ingat. Sebab kita yakin, tuan-tuan, kalau seperti mana yang dimaklumkan, bahawa bulan depan, bulan 5, akan diadakan persidangan parlimen. Berjalan macam biasa. Dan kita yakin apa dia? Bahawa pihak pembangkang ni macam mana pun dia akan bawa undi tidak percaya kepada kerajaan baru ni. Dia akan usul undi tidak percaya. Kita tak tahulah, tuan-tuan. Tuan-tuan jangan kata mungkin mereka tak usul kot. Sebab apa? Sebab keadaan negara tak stabil. Dia duduk berhadapan dengan wabak dan sebagainya. Tuan-tuan jangan duk yakin. Puak ni dia bukan kira rakyat, dia kira perut mereka. Mungkin mereka tak puas hati lagi nak makan gaji menteri. Mungkin mereka tak puas hati lagi nak jadi apa-apalah pimpinan dalam kerajaan. Macam-macam dapat, tuan-tuan. Dia akan buat usul. Bila buat usul ni, tuan-tuan, walaupun dalam keadaan sekarang ni, saya yakin, bukan saya nak tuduh, bukan saya nak tuduh, tapi saya rasa yakin. Yakin apa dia? Dalam situasi rakyat tu berhadapan dengan masalah negara apa semua ni, masih ada lagi golongan yang duk beli-membeli wakil rakyat ni, tuan-tuan ni. Beli-membeli wakil rakyat ni, masih ada lagi. Kalaulah takdirnya berlakunya undi ataupun usul tidak percaya dalam parlimen, na'udzubillahi min dzalik, kita minta berlindung. Apa dia? Takut-takut undi tidak percaya tu tinggi dan sebagainya. Na'udzubillah. Ini satu pandangan saja, tuan-tuan. Ini pandangan saya. Tiba-tiba jadi kerajaan itu bubar. Na'udzubillahi min dzalik. Saya nak pesan kepada tuan-tuan, jangan lupa pengkhianatan golongan Pakatan Harapan kepada amanah dan mandat yang rakyat berikan dulu ni. Tuan-tuan jangan. Tuan-tuan jangan jadi macam dapat gula-gula.
Dia janji lepas kot tu, janji lepas tu. Tuan, kita tengok track record tuan-tuan. Bila naik jadi menteri ni, menteri-menteri Pakatan Harapan lu, tuan jangan lupa agak. Ramai mana menteri-menteri yang kurang pintar. Saya agak tapih sikit saya punya kenyataan-kenyataan ni. Sebab apa? Sebab lah ni coronavirus. Nak coronavirus saya agak tapih sikit. Tuan-tuan jangan lupa ketidakcerdikan golongan ini dulu ni. Menteri-menteri yang serabut, menteri-menteri yang tak berapa nak sentak kan. Kita nak bagi lagi lepas ni jaga negara tuan-tuan. Sebab tu saya abang kepada Pakatan Harapan, berharap je lah. Rakyat takkan bagi dah. Sebab sekali rakyat dikhianati, rakyat tidak akan redha dikhianati lagi. Tiba-tiba hari ni kamu nak meroyan macam-macam. Nah, kamu nak meroyan macam-macam. Tiba-tiba kamu nak meduk kata macam tu, kamu nak meduk kata macam ni, kamu nak kata untuk apa ni? Sebab tu saya minta, sudah-sudahlah. Kalau kamu benar-benar menjadi ahli politik demi negara, demi bangsa, demi agama nak menjaga, saya minta kepada pihak pembangkang, saya cabar kepada pihak pembangkang supaya kamu kena ada hati dan jiwa yang besar. Kalau kamu sanggup untuk bekerjasama dengan pihak kerajaan menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh negara. Ini bukan masalah politik ni tuan-tuan. Tanggungjawab menjaga negara ni semua rakyat kena terlibat. Sudahlah jadi ahli politik yang kurang cerdik. Nah, ini masa kita nak kena bersatu. Ini masa kita nak kena bergabung. Bukan masa kita nak berpecah lagi. Sudah. Kalau kerajaan ni buat benda yang terbaik, kenapa kamu tidak boleh menyokong kerajaan ini? Ya, kita tidak nafikan bahawa semua benda bukan kita setuju 100%. Tetapi kenapa kita nak cari jurang perbezaan daripada mencari titik persamaan dalam kehidupan ini? Ini masa dan ketika rakyat menilai. Rakyat kena cerdik. Kena tengok mana dia ahli politik yang boleh meletakkan sebelah perbezaan politik, sentimen politik mereka di sebelah, dan meletakkan di depan ni adalah kepentingan rakyat. Sudahlah saya nak minta yang duk hentam-hentam tu sudahlah. Terutamanya kepada inilah kawan-kawan kita ni, sudahlah. Duk politik tak habis-habis. Rakyat ni kadang-kadang ni benci tuan-tuan. Kita pendek benci tengok perangai ni. Nak tunjuk pandai lagi, orang tahu dah kata apa ni tak pandai. Yang ketiga Nabi kata apa dia? Wa'addu idza tumintum. Yang ketiga Nabi kata, bila mana kamu diberikan amanah, tunaikan amanah kamu dengan sebaik mungkin. Tunaikan. Ni kita sekarang ni kita diberikan amanah. Pihak kerajaan baru ni diberikan amanah. Alhamdulillah. Kita tengok majoriti rakyat melihat inilah kerajaan yang berhadapan dengan macam-macam situasi hari ini, macam-macam masalah. Tetapi rakyat diletakkan di hadapan. Sebab tu saya tuan-tuan nak bagi tahu, bersyukurlah kita jadi rakyat Malaysia tuan-tuan. Bersyukurlah kita jadi rakyat Malaysia. Tuan-tuan cuba buka tengok internet, tuan-tuan cuba tengok bagaimana pihak kerajaan dunia yang lain, negara-negara luar menyelesaikan isu coronavirus ni tuan-tuan. Kerajaan Malaysia ni boleh kata manjakan rakyat ni. Tuan-tuan cuba tengok negara lain. Tuan-tuan cuba tengok pusat kuarantin mereka di macam mana. Kita ni siap kerajaan kata nah kita bagi 150 kuarantin di hotel. Kuarantin di hotel tuan-tuan. Tu pun tak bersyukur. Nak hotel 5 bintang, nak hotel ni, nak makan macam ni. Ni nak mula ni. Kepala Tok Wan Hang. Ni yang dia kata kluster kayangan ni. Kalau ada betul-betul lah kluster kayangan ni, saya nak bagi satu kata-kata, kepala Tok Wan hamba. Macam-macam apa duk minta. Syukurlah. Kalau orang suruh hampa pergi kuarantin dekat mana-mana tu, buat macam negara-negara luar tu. Hang buat kemah ya duduk lautan, hampa duduk lautan. Dah duduk di hotel request pula nak makan macam ni, nak makan macam ni, nak makan macam ni.
Yang ni tak boleh makan, tak ada selera nak yang ni. Eleh kau ni. Tak reti nak bersyukur langsung. Boleh duk maki pula hak frontliner. Ada pula saya baca 1-2 hari ni komen. Duk persoal KKM ni apa ni, Kementerian Kesihatan Malaysia ni. Buat kerja lagu ni. Ni kami dah cemui dah duduk dalam rumah. Hang duk kira hang cemui duduk dalam rumah. Hang tak fikir ke jururawat tu? Hang duduk dalam rumah, hang boleh duduk peluk bini hang. Hang duduk dalam rumah, hang boleh peluk laki hang. Hang duduk dalam rumah, hang boleh duduk main dengan anak-anak hang. No, frontliner tu tuan-tuan, bertaruh nyawa. Anak tak tengok, suami tak ada peduli, isteri tak ada nak peduli. No, duk kerja nak selamatkan rakyat yang dijangkiti ni. Apa fikirlah sama. Ni kita ni. Orang suruh duduk di rumah, duduk senang-senang. Boring, iyalah boring. Siapa tak boring? Siapa tak boring, tuan-tuan? Ustaz boring? Boring. Siapa tak boring duduk dalam rumah? Siapa tak boring? Tapi kita fikir, kita duduk dalam rumah, kita boleh masih boleh duduk sembang dengan bini kita. Kita duduk dalam rumah, kita boleh duduk sembang dengan lelaki kita. Kita duduk dalam rumah, boleh duduk tengok anak-anak depan biji mata kita. No, jururawat, polis, tentera no, hak duduk bertarung no tuan-tuan, duduk jaga no. Sampai balik rumah nak peluk anak pun tak boleh. Fikirlah. Tiba-tiba anda buat cakap banyak, anda balik dari bidang overseas, anda buat cakap banyak, awak ingat hebat sangat. Ingat orang nak heran ke hang? Ni yang mana yang duk kelewak-kelewak, duk jalan-jalan lagi ni. Mujuk saya ni tuan-tuan tak jadi Menteri Pertahanan dalam masa terdekat. Mau saya jadi Menteri Pertahanan hari tu ke, saya nak bagi arahan kat tentera, mana duk kelewak ni, hang tembak kaki tu. Hak jenis tak kerti duk rumah tu, tak payah duk denda 1,000, hang tembak kaki tu. Han nak pergi mana? Han duduk dalam rumah. Orang suruh duduk dalam rumah. Kalau betul-betul duduk dalam rumah dalam masa 2 minggu, 3 minggu, sebulan ni, kita dah boleh putus dah rantaian ni. Ni orang suruh duduk dalam rumah, duduk kelewak lagi. Tuan-tuan, sakit hati ni duduk tengok kelaku ni seorang-seorang. Nu tak cerita duduk pergi duduk kencing dalam plastik, lempak lagi kat tentera tu. Allahu Akbar, tuan-tuan. Sebab tu kita doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Taala merahmatilah tugas-petugas di barisan hadapan ni, tuan-tuan. Nah, staf-staf hospital, nah kepada tentera, kepada abang-abang polis, kepada semualah petugas-petugas di barisan hadapan ni, kita doa kepada Allah agar Allah Taala berilah kecekalan hati mereka. Minta kepada Allah agar Allah Taala berilah kepada mereka ni kekuatan. Rahmatilah mereka, ya Allah. Nah, ni kita yang duduk ni, tak payah duduk kalut, tuan-tuan. Nah, kita tak payah duduk kalut. Tolong bantu pihak ni, tuan-tuan. Ni kepada kluster Kayangan. Kayangan Tok Ambah. Kayangan Tok Wan Ambah. Orang bagi tu reti-reti lah, bersyukur sikit. Nah, pihak kerajaan bagi suruh duduk dalam hotel apa semua. Orang suruh hampa kuarantin Jamban berang batau, pergi duduk kat Tanah Hawa Melaka berang batau. Syukurlah. 14 hari ya tak kuarantin, bukan lama mana. 14 hari ya. Bukan lama mana 14 hari orang suruh duduk dalam hotel, ada aircon, ada TV apa, petik lah TV tu tengok. Dah lah nak tengok TV ustaz, hang sembahyang lah. Hang baca lah Quran. Hang buatlah benda-benda apa hang boleh buat. Dia bukan lama, pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai malam, malam sampai pagi, pagi sampai malam, malam sampai pagi, 14 hari belah lah. Handuk kira handuk dalam hotel boring tu, hak yang tentera, hak polis duduk dalam kemah tu panas lilit, hak yang tugas-tugas apa nama hospital duk pakai baju sampai berpeluh sampai ni apa dia. Fikirlah sama. Kesusahan ni kita tanggung ke semua. Bukan 1-2 orang je, satu dunia ni tuan-tuan kena ni. Nah, satu dunia ni kena. Hang duduk orang bagi hotel ada aircon apa semua, cuba bayang orang duduk dalam rumah aircon pun tak ada ni, panas lik-lik ni. Hang cuba bayang tengok duduk di rumah tengah hari ni panas mai tak tahu nak apa. Fikirlah sama. Allah Taala bagi ni, sabarlah sah. Ni sebab tu kita minta tolonglah semua tuan-tuan. Apa yang kerajaan bagi bersyukurlah. Yang keempat,
Nabi SAW sebut yang keempat, wahfadhu furujakum. Nabi kata, hampa boleh jamin tak kepada aku? Yang keempat, Nabi kata, hampa jaga kemaluan hampa. Wahfadhu furujakum, jaga kemaluan hampa. Apa makna jaga kemaluan? Jangan berzina. Apa makna jaga kemaluan? Macam-macam, tuan-tuan. Macam-macam. Jaga kemaluan. Allah Ta'ala bagi amanah. Sebab tu Nabi kata, dalam satu hadis yang lain, Nabi kata, kalau hampa boleh jamin kepada aku, hampa jaga dua lubang ni, aku jamin kepada hampa syurga Allah. Yang pertama, hampa boleh jaga lubang mulut. Wah ni, usduqu idha hadastum tadi. Yang kedua, hampa jaga lubang kemaluan. Bila hampa pergi kencing, hampa berak, apa semua, qada hajat, basuh bagi molek-molek. Kencing, hampa istinja, bagi cantik. Yang kedua, jangan hampa duk berzina. Macam-macam cara berzina sekarang ni, tuan-tuan. Macam-macam. Ada Allah Ta'ala cipta hang ni lelaki, hang nak pergi duk operate pergi jadi perempuan. Ada Allah Ta'ala cipta hang ni perempuan, hang duk pergi kelang kabut nak jadi jantan. Macam-macam dia ada. Ni sehari dua ni, tuan-tuan, kita duk tengok ni. Hak geng-geng LGBT transgender ni, tuan-tuan. Tak tahu nak cakap dah. Tak tahu nak cakap dah. Orang kata Ustaz Usam ni cakap kasar. Saya ni, tuan-tuan, kira buah penutup ni kira saya. Hak cakap baik ni duk pergi cakap ni berselera dah ni. Hak duk cakap baik ni berselera dah. Pi, hamba cakap. Hak cakap baik. Ustaz Ibik Liu pergi cakap. Ustaz Ibik Liu bukan kasar macam saya. Kira hampa pergi cakap yang elok-elok ni, hampa pergi cakap ni. Hampa pergi cakap yang elok-elok. Sampai habis dah tak boleh nak bercakap. Lah bagi saya nak tolong cakap bagi. Ni tuan-tuan ni yang kita duk kata ni, COVID ni, coronavirus turun ni, tuan-tuan ni. Turun ni. Ni Allah Ta'ala nak turun bala kepada golongan tertentu. Habis semua kena. Hak duk pergi gatai, duk pergi buat umrah, duk pakai pakaian perempuan. Ni ada duduk dalam negara kita ni, tuan-tuan ni. Jaga. Golongan yang seperti ini Nabi laknat. Golongan yang seperti ini Allah Ta'ala laknat. Golongan yang seperti ini malaikat laknat. Bila ustaz duk cakap benda lagu ni, dia duk kata lah, apa ni orang agama ni kerja duk laknat. Tuan hang, kami baca Quran, kami baca tafsir, kami baca hadis, kami baca syarah, kami baca kitab, macam tu disebut, kita hafal lah. Nabi laknat orang-orang perempuan yang duk pergi buat diproses jadi macam lelaki, orang lelaki duk pergi proses macam perempuan. Kalau hang Allah Ta'ala cipta hang jadi jantan, hang jadi jantan lah. Yang hang duk kelang kabut duk pergi presoh nak jadi perempuan, apa hal? Allah Ta'ala cipta hang ni jantan lah. Yang hang duk pergi presoh nak jadi betina ni, apa hal? Ni boleh pula kata tak ada apa, golongan-golongan kami ni tidak kena coronavirus lagi. Yang duk kata laknat kami tak kena corona. Ya Allah, ya Rabb. Puak ni mau duduk dekat, saya tangkap cucu telur lah, tuan-tuan ni. Puak ni, tapi mereka ni ada telur ke tak? Mau ada telur, puak ni mau cucu telur lah. Tangkap cucu telur, tak payah duduk bercakap lah. Ni saya minta pada pihak kerajaan baru ni, dan saya mohon pada Menteri Agama, tegah kita ambil tindakan pada puak-puak lagu ni. Puak-puak BGBT ni, LGBT, BGBT apa semua ni. Mau tangkap puak ni, menerajang untuk dalam penjara ya. Ni kalau Allah Ta'ala turun dia punya bala ni, habis semua ni. Kerana hampa, geng duk pergi masjid pun, masjid tak boleh pergi. Kerana hampa duk buat kerja lagu ni, orang yang duk pergi boleh buat haji, orang yang duk boleh buat umrah, semua tak boleh pergi. Kerana hampa. Di antara sebab lah kita tak letak 100%. Tetapi kita nak buat di antara sebab hampa ni lah. Ni pok-pok ponda ni nak abang ni, pok-pok jenis LGBT ni, geng-geng sajak ni, tak nak abang. Ni kerana orang lagu hampa ni lah. Sebab tu saya kata, orang lagu ni lebih baik mati daripada hidup. Kalau hampa rasa hampa tak mau nak berubah, kalau hampa rasa hampa tak boleh nak berubah, hampa ni lebih baik mati daripada hidup. Hak ni yang Piramli kata kecil-kecil tak mau mampu besar-besar menyusah orang ni. Kerana orang lagu hampa ni lah,
Habislah ni. Hampa bukan takat menyusah diri hampa. Habis orang ni. Hak duduk keh pagi, makan pagi dulu, bela tak nak keh apa. Habis. Hak yang duk pergi 5 waktu, duk pergi masjid pun. Tak boleh nak pergi masjid dah lah ni. Hak duk boleh terawih di masjid, tahun ni tak boleh nak terawih. Hak duk tadarus lepas terawih, tahun ni tak boleh nak buat. Semua pakat buat di rumah. Kerana orang lagu hampa. Bila kita bercakap, tak mau nak dengar. Bila kita bagi peringatan, dia kata ni lah ustaz-ustaz ni, duk kerja laknat orang ni, duk kerja laknat orang ni, duk ni. Tak tahu nak cakap, tuan-tuan. Tak tahu nak cakap. Tak kerti nak cakap. Bukan tak kerti nak cakap dah puak-puak ni. Sebab tu saya kata puak-puak ni mau duduk depan saya cucuk telur ya puak-puak ni. Sudahlah. Ni kalau video ni tuan-tuan nak kerat nak bagi kat puak-puak ni, saya nak pesan kepada puak-puak pondan ni. Puak-puak pondan ni. Hak pondan ataupun dipanggil sebagai wanita berloceng ataupun dah loceng hampir kerat loceng tu hampir buat lain. Saya nak pesan bagilah, tolonglah bertaubat. Dia kata tak kena corona. Ni bala Allah Ta'ala bagi ni. Hang duk meniaga hang pun hampir lingkup. Duk meniaga hang pun lingkup. Bukan takat hang je melingkup, dengan kami ni pun melingkup. Geng-geng ustaz nak pergi mengajak pun tak boleh. Geng-geng ni semua lingkup belakang ni. Sebab tu kalau dengar, tobatlah saya nak abang. Hang tak larat nak tobat, hampir mampu bang. Orang kata kasar ustaz, ni ayat paling lembut dah. Ni ayat paling lembut dah ni. Orang kata ustaz ni kasar, Ustaz Usam dah. Ni paling lembut dah. Aku tak tahu nak cakap lagu mana dah dengan hampa ni. Kalau hampa rasa nak tobat, tobatlah bagi elok. Nak tobat bagi elok. Nak tobat, nampak apa semua ustaz kami nak mengaji, mailah mengaji. Pergilah cari madrasah pergi mengaji. Nah, kalau hampa rasa hampa tak mau nak tobat, satu benda saya nak cakap pada dia, kalau rasa tak mau nak tobat, pergi pemampih buang. Hampa ni mau pergi pemampih buang. Tuan-tuan, ni Nabi kata, wahfadhu furujakum. Jaga kemaluan. Allah Ta'ala ciptamu sebagai jantan, jadi jantan. Apa yang masalah sangat nak jadi jantan daripada nak jadi perempuan? Naik kepala sangat. Nampak jana Menteri Agama dulu pun dia dulu apa nama Mujahid apa tu. Bila dia naik jadi Menteri Agama, golongan ni dulu yang dia pergi muka. Sampai kelang kabut seminggu itu duk kira nak guna jamban mana. Pi bawa pondan ni nak tanya pada menteri, yang berhormat, kami ni nak guna jamban mana? Dia pergi kata gunalah jamban perempuan. Maklum melompat apa pula duk guna jamban kami ni. Kan dia berkata pula, timbalan menteri itu pula kata, tak apalah, tak payah gunalah jamban perempuan, pergi gunalah jamban OKU, berdiri puak-puak OKU ni. Dia layan apa puak-puak lagu ni tuan-tuan. Bagi pilihan bertobat tak mampu. Ni Nabi SAW suruh apa dia? Jaga kemaluan. Yang kelima, Nabi kata pada dia, wa ghuddu absarakum. Jagalah penglihatan nampak. Jangan duk tengok benda-benda yang haram. Dan yang terakhir Nabi kata, wa kufu aydiyakum. Hampa boleh jamin tak kepada aku yang keenam? Apa dia? Hampa jaga tangan-tangan hampa daripada duk buat perkara-perkara yang haram. 6 benda ni tuan-tuan, Nabi kata, kalau hampa boleh jamin kepada aku jamin kepada hampa syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu tuan-tuan kena ingat, hidup kita di dunia ni tak lama, sampai je masa, sampai je ketika Allah Subhanahu wa ta'ala akan jemput kita balik. Allah akan jemput kita pulang. Tempat yang kita nak duduk adalah dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila nak duduk dalam syurga Allah, Nabi minta kita jamin 6 benda ni. Kalau 6 benda ni kita boleh jamin, Nabi SAW kata pada dia, aku jamin syurga Allah Subhanahu wa ta'ala untuk hampa. Jadi tuan-tuan, sebelum saya nak tutup, sebelum kita nak berakhir, dah lama mana dah? Sampai sejam 40 minit dah kita bersama ni tuan-tuan. Saya nak layan tuan-tuan punya komen-komen. Kita nak layan, dan kalau ada persoalan kita cuba nak jawab. Ada satu WhatsApp masuk kepada saya.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mohon Ustaz huraikan sedikit berkaitan dengan bid'ah. Adakah wujud di dalam bid'ah ini yang dinamakan bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah? Baik. Yang ni pun tuan-tuan jadi viral pula baru ni. Dalam kita duduk berhadapan dengan masalah coronavirus ni tuan-tuan, ada Pak Arab Syria mana pula duduk kata pula tentang bid'ah ni. Dia kata tidak ada bid'ah hasanah, tidak ada apa semua. Saya nak jawab macam ni ya tuan-tuan. Benarkah tidak ada bid'ah hasanah? Benarkah tidak ada bid'ah hasanah? Ataupun kamu tu Syekh yang tidak jumpa dalam penulisan ulama yang kata adanya bid'ah hasanah, adanya bid'ah baik, adanya bid'ah tak baik ni tuan-tuan, bukan Ustaz Usam. Yang kata adanya bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bukan ustaz-ustaz di Malaysia. Yang kata adanya bid'ah hasanah, bid'ah dalalah, bid'ah sayyi'ah, bid'ah qabihah dan sebagainya, bukan mufti-mufti, bukan ustaz-ustaz. Yang sebut adanya bid'ah hasanah dan bid'ah dalalah, bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah dan sebagainya ni adalah para alim ulama. Siapa dia? Contoh saya bagi Imam Syafi'i. Contoh. Imam Syafi'i membahagikan bid'ah itu kepada dua. Ni saya nak abang nak perbetulkan balik apa yang disebut oleh Syekh daripada Syria yang duduk di Malaysia ni. Ni saya nak pesan, duduk elok-elok, jangan duduk jadi pemecah belah dalam negara. Kau orang halau balik-balik negara kamu. Mai duduk di Malaysia, jangan duduk jadi pemecah belah rakyat Malaysia. Jangan menjadi pemecah belah kepada umat Islam di Malaysia. Takut-takut nanti ini kena halau balik negara kamu. Yang mengatakan bid'ah ini terbahagi kepada dua adalah Imam Syafi'i. Adakah kamu tidak jumpa? Adakah kamu tidak baca? Kalau tak jumpa, jangan kata tak ada. Kalau tak jumpa, jangan kata tak ada. Imam Izzuddin Abdul Salam membahagikan ada bid'ah wajib, ada bid'ah haram, ada bid'ah harus, ada bid'ah sunnat, ada bid'ah makruh. Imam Izzuddin bin Abdul Salam, dia tidak mengatakan bahawa semua bid'ah itu sesat. Apakah kamu tidak membaca karya-karya para alim ulama ini? Tuan-tuan, cuba tengok Imam Ghazali rahimahullah membahagikan bid'ah kepada dua. Imam Nawawi dan sebagainya. Sebab tu kalau orang tanya, ada tak wujud yang dinamakan sebagai bid'ah hasanah? Ya, ada. Ustaz tu yang dikatakan kullu bid'atin dalalah tu Ustaz. Kullu dalalatu finnar. Nabi yang kata Ustaz. Ustaz adakah Ustaz baca hadis tak faham? Bukan tak faham Syekh. Enta ni baca hadis. Anta tengok tak para alim ulama membahaskan, mensyarahkan hadis itu macam mana? Baik, saya nak bagi tuan-tuan nak buat. Kalaulah kita kata kullu itu bermaksud semua. Ulama menyatakan di antaranya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan bahawa kullu di situ bukan bermaksud semua, tetapi kullu di situ bermaksud kebanyakan. Ustaz ni sesat ni. Okey, kita baca satu hadis lagi. Kullu bani Adam khatta'un wa khairul khatta'in at-tawwabun. Hadis ini Nabi kata, setiap daripada anak Adam melakukan salah dan silap. Adakah kullu di sini pun kamu nak kata semua anak Adam? Ataupun kebanyakan anak Adam? Kita nak tibai lagu mana ni hadis ni? Kita nak belasah kata kullu di sini ni, tuan-tuan nak kata, ya kami pegang kullu di situ semua ni. Semua anak Adam ni buat silap. Persoalan saya nak tanya kamu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tergolong dalam golongan anak-anak Adam ataupun tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tergolong dalam golongan anak-anak Adam ataupun tidak? Ya, Nabi tergolong dalam golongan anak-anak Adam. Adakah antum nak mengatakan Nabi juga membuat dosa?
membuat silap. Sebab tu nak bagi tahu, kullu ni kalau kita mengaji bahasa Arab dibahaskan oleh ulama bukan bermaksud semua, tetapi kebanyakan. Tak ada Ustaz. Benda Nabi tak buat bid'ah. Lepas tu benda tu sesat masuk neraka. Okey, kita tengok zaman Nabi SAW. Adakah Nabi juga berpandangan sedemikian? Cuma yang kata kullu bid'atin dhalalah tu Nabi. Adakah Nabi menghukum lagu kalian menghukum orang yang benda Nabi tak buat semuanya bid'ah, sesat, masuk neraka? Kita ambil satu contoh. Nabi SAW tanya kepada Sayyidina Bilal ibn Rabah. Semua tahu cerita ni. Nabi kata, Bilal, amalan apa yang hang buat ni Bilal? Sebab apa ya Rasulullah? Sebab aku mendengar tapak kaki kamu di dalam syurga. Nabi tanya. Semua tahu cerita ni. Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal, wahai Bilal, apakah amalan yang kamu buat sehingga aku mendengar tapak kasut kamu di dalam syurga? Nabi ni tuan-tuan dia punya prihatin. Cara berjalan sahabat dia tu pun dia tahu. Yang ni berjalan ni siapa? Yang ni berjalan ni siapa? Yang ni. Sampai Nabi dia dengar, dia tahu yang duduk tapak duduk berjalan tu adalah tapak kaki Sayyidina Bilal ibn Rabah radhiyallahu. Sayyidina Bilal kata, tak ada apa ya Rasulullah yang aku buat. Cuma yang aku konsisten aku lakukan adalah setiap kali lepas aku ambil ayat semayang, aku akan semayang 2 rakaat. Habis ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Nabi nak tanya apa tuan-tuan kalau benda tu Nabi ajak? Bermakna amalan yang dilakukan oleh Bilal, benda tu Nabi tak ajak. Habis ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Habis ambil wuduk, semayang 2 rakaat. Benda tu Nabi tak ajak, tapi Bilal buat. Akhirnya menjadi satu benda yang dituntut untuk kita lakukan. Nabi tak kata, ni bid'ah, masuk neraka. Dah. Di sini ulama membahaskan dan ulama mengambil, ulama kata apa dia? Adanya di dalam Islam perkara bid'ah yang disebut sebagai bid'ah hasanah. Banyak lagi cerita tuan-tuan. Nak cerita tapi masa dah lewat. Jadi kita nak bagi tahu, jangan pecah belahkan masyarakat dengan perkara-perkara sedemikian. Nah, jangan pecah belahkan. Mai duduk di sini, duduklah elok-elok. Kamu duduk di Syria berperang, kamu mai menikah dengan orang Melayu Islam di Malaysia, duduk elok-elok. Jangan duduk jadi pemecah belah dalam masyarakat. Kalau rasa nak jadi salafi ke salamat, simpan, buat amalan untuk diri kamu sudah. Jangan kamu memaksa rakyat, jangan kamu memaksa umat, jangan menegakkan benda yang tak betul. Kalau kamu nak faham kata bid'ah itu tidak halal, untuk kamu sudah. Jangan membid'ahkan amalan-amalan umat. Sebab apa ulama kata membid'ahkan amalan-amalan umat ini sama seperti kita menerakakan orang. Ini neraka, kawan ni duduk dalam neraka, kawan ni duduk dalam neraka. Tak boleh. Nah, tak ada. Kalau ditanya, adakah bid'ah hasanah dalam Islam? Jawabnya ada. Siapa yang kata? Imam-imam, para a'immah, ulama-ulama yang besar seperti Imam Syafi'i dan sebagainya yang mengatakan bahawa di dalam Islam ini adanya bid'ah yang dinamakan bid'ah hasanah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman kepada kita semua. Mudah-mudahan Allah taala merahmati kita semua tuan-tuan. Jadi cukuplah sekadar ini dulu. Yang baik itu datang daripada Allah. Salah dan silap saya mohon maaf. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi pada bulan hadapan pula dah. Pada minggu hadapan insya-Allah. Selamat malam. Nah, semua yang menonton ni terima kasih semua. Anak Hindu main ulat bulu. Thank you, I love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada salah dan silap. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.